Okey, kita tengok kepada simple question 1. Okey, untuk simple question 1 ini saya ada, okey, saya bacakan soalan dulu. From figure, calculate the center of gravity. Dia nak cari center of gravity for the system assuming the object is in equilibrium by using moment of force and resultant moment of force. Ingat, dalam penyelesaian ini kita boleh menyelesaikan mengikut mana yang awak rasa sesuai. Tetapi untuk soalan ini sahaja saya mencari soalan ini bagi menunjukkan ada dua teknik untuk kita selesaikan, sama ada kita menggunakan iaitu moment of force dan juga resultant of force. Moment of force ada dua teknik yang saya akan tunjukkan, method 1 and method 2. Begitu juga dengan resultant moment of force nanti. Okay, so tip dia, solution can be done. So moment of force method and resultant moment of force method. Macam saya kata tadilah, saya cari soalan yang melibatkan penyelesaian menggunakan moment of force yang ini dan resultant moment of force. Alright, macam mana kita nak selesaikan soalan sebegini? Saya clearkan dulu. Okay, dalam soalan ini diberi daya berserenjang perpendicular to beam 30 Newton and also force in 30 degree. Okay, ini adalah jarak sini ke sini 3 meter, sini ke sini 1 meter. So macam mana kita nak selesaikan soalan yang seperti ini? Awak boleh memilih sama ada menjadikan titik rujukan awak di sebelah ini ataupun di sebelah sini. Ini kita panggil left hand side, LHS, left hand side. Di sini kita panggil right hand side. Awak boleh cuba selepas awak tengok video saya, pasti jawapannya akan dapat sama. Okay, untuk penyelesaian saya yang ini, saya menggunakan left hand side sebagai rujukan saya. Maka ini tempat saya pegang. Okey, ini tempat saya nak pegang nanti. Bila saya pegang nanti, apa jadi kepada beam saya yang ini. Okey, yang pertama sekali, moment of force. Option yang pertama adalah kita menjadikan jumlah moment ikut jam adalah berdasarkan left hand side. So, ianya menjadi seimbang ataupun zero. Okay, saya sebut di sini all moment heading to point of left hand side. Okay, by taking clockwise as positive, the sum of all moment about point left hand side. Apa maksudnya? Dengan saya mengambil apa-apa sahaja nilai moment yang mengikut arah jam sebagai positif, maka apa sahaja daya yang bila darabkan dengan jarak sehingga pada kedudukan ini, okay, maksudnya saya ukur sampai pada kedudukan ini daya, sampai kedudukan ini moment bersamaan daya kali jarak. Nanti kita tunjuk dalam penjeraan nanti. Maka apa-apa yang mengikut arah jam saya akan letak dia sebagai positif, apa-apa yang melawan jam saya akan letak dia sebagai negatif. Okey. So macam mana penyelesaian dia? Yang pertama sekali, apabila awak jumpa soalan-soalan seperti ini, daya-daya dia mesti awak letak dalam keadaan serenjang. Okey, maksudnya serenjang 90 darjah dengan beam lah. Contohnya ini soalan dia, so awak kena tukar kepada kedudukan seperti ini. Okey, so macam mana kita nak tukar? Yang pertama sekali, kita tahu bahawa ini adalah garisan beam saya. Ini adalah sudut 30 darjah bagi daya yang dikenakan sebanyak 75 Newton. Okey. Awak boleh guna sin cos tangent untuk contoh saya ini. Saya tunjukkan dua kaedah awak boleh gunakan. Beam. Okey, daya dikenakan. Okey, kemudian kita nak cari daya yang berserenjang dengan beam. Saya letak macam ni contoh Maka saya dapat 75, 30 darjah dan saya nak dapatkan F1. So apa yang kita boleh pakai? Sin bertentangan
bahagikan hipotenus. Sin 30 darjah bersamaan F1 bahagikan dengan 75. Maka F1 bersamaan dengan 75 sin 30 darjah. Itu satu pilihan yang awak boleh buat. Satu lagi awak boleh buat macam ni. So awak ada 30 darjah. Point kita kat sini betul? Ini adalah 75 Newton. Jadi point kita di sini, kita ambil juga point di sini. Maka kita nak cari F1. So sudut kita sekarang menjadi 60 darjah. Okey. Dan apa yang berlaku, saya tarik macam tu. Okey. So apa formulanya? Cos 60 darjah bersamaan dengan F1 bahagikan dengan 75 Newton. Dan awak akan dapati bahawa nilai F1 nanti adalah bersamaan dengan 37.5 Newton. Sama juga dengan ini, F1 bersamaan dengan 37.5 Newton. Okey? Tak percaya awak boleh buktikan. Alright. Saya clearkan ini dulu. Okey. So, apa yang perlu dibuat? Step yang pertama adalah kita tukarkan semua daya kita dalam keadaan berserenjang dengan beam. Kemudian seterusnya, step yang kedua, iaitu kita mencari keseimbangan. Kita tahu bahawa jumlah daya yang bertindak ke atas adalah sama dengan jumlah daya yang bertindak ke bawah. Okey. So apa yang berlaku, saya letakkan satu macam saya kata tanggapan untuk memberi keseimbangan. Maka saya membuat satu tanggapan, saya letak satu daya yang bertindak ke atas macam ni. Di sini. Tanggapan saya. Awak boleh letak di sini. Awak boleh letak di sini. Awak boleh letak di sini. By the end nanti nilai kedudukan yang awak kira tu akan memberi jawapan yang sebenar. Okey, saya clearkan semua ni. Okey, saya membuat, saya ada daya F1. Mana datang F1 sini? Saya ada daya F2. Okey, di sini ni. Dan saya ada F3 daya di sini. Maksudnya saya membuat tanggapan begini. Jumlah daya yang bertindak ke atas adalah bersamaan dengan jumlah daya yang bertindak ke bawah. Jadi jumlah daya yang bertindak ke atas F3 bersamaan dengan F1 tambah F2. Okey. Saya harap awak jelas yang ini. Kemudian saya clearkan dulu. Kemudian setelah kita tentukan daya ke atas, daya ke bawah. Ingat, titik rujukan saya adalah left hand side. Semua pengiraan kita bermula daripada left hand side. Maka tadi ingat, saya meletakkan satu jangkaan untuk daya memberi keseimbangan. Maka jangkaan itu saya mesti letakkan satu nilai ukuran. Maka satu nilai ukuran ini saya sebutkan X meter dari left hand side kepada daya yang saya nak cari. Okey, itu yang pertama awak perlu buat. Next. Okey, saya ulang sekali lagi. Kita nak dapatkan F3, kita tahu jumlah daya bertindak ke atas sama dengan jumlah daya bertindak ke bawah. Dan apa yang saya paparkan di sini, saya dah dapat F1, kita dah dapat nilai F2, pun kita boleh dapat F3. So, F3 adalah bersamaan F2 tambah F1. F2 kita adalah 30, tambahkan dengan 37.5, maka F3 kita adalah 67.5 Newton. Ingat kita dah belajar yang sesi-sesi sebelum ni, keseimbangan daya. Maka inilah tempat kita praktikkan. Okay, next. Apa yang berlaku? Sekali lagi, find center of gravity, X meter, referring to left hand side. So ingat, ini adalah left hand side.
kita ukur jarak X kepada daya F3 ini menggunakan singkatan of X meter. Okay. So apa yang berlaku? Okay. Macam mana kita dapat? Mana saya dapat? Macam ni. So kita ada formula F3 bersamaan F2 tambah F1 sebagai keseimbangan. Sekarang saya nak cari berapa jarak X ni sepatutnya duduk. Okey, maka saya gunakan kaedah. Ingat F3 jaraknya X. So F ni momen Momen 3, momen 2, momen 1. Okey. So apa yang berlaku? Ingat kita tengok ni. Kita patah balik ke belakang. Okay, sepadang yang ini. Saya ulang sedikit lagi. Kalau ada yang tertinggal. So, titik rujukan saya adalah left hand side. Macam saya kata tadi, awak boleh guna right hand side. Tapi untuk ini saya tak pakai. Saya menggunakan rujukan left hand side. Awak boleh buat nanti untuk cuba membuktikan jawapan betul ataupun tak. Okey, kemudian kita dah tentukan nilai daya berserenjang F1, F2. Step yang kedua, kita dapatkan jumlah daya bertindak ke atas sama dengan jumlah daya bertindak ke bawah, iaitu kita letakkan F3. Kemudian pada step kedudukan daya, dengan kita ambil LHS ni sebagai axis of rotation, maka kita akan dapati kalau daya ni ditekan ke bawah, maka dia akan berputar ikut jam. Kalau daya ini dibekalkan ke atas, dia akan berputar melawan jam. Kalau daya ini bertindak ke bawah, secara logik maka kita anggap dia ke mana? Ikut bawah, ikut jam ke lawan jam? Ikut jam ke lawan jam? Tak apalah, kita letak dia ikut jam. Okey, clockwise. So, kita terbitkan formula. Maka ini jarak dia X meter. F3 momen momen adalah daya kali jarak. Momen adalah bersamaan daya kali jarak. So X ni adalah jarak. Okey, ini adalah jarak. Maka kita gantikan jarak. Okey. Maka bila kita gantikan jarak F3 kalikan dengan X. Mana kita dapat X ni? F3 kalikan dengan X. Ingat jarak daripada left hand side. F2 darabkan dengan sifar. Kenapa F2 darabkan dengan sifar? Okay, ini F2 kita darabkan dengan sifar. Maka sifarlah jadinya sebab kita ukuran daripada left hand side. And then plus F1. Mana F1 kita? Jadi ukurannya kita ukur daripada sini sampai left hand side. Okay. Maka kita gantikan nilai 67.5 darabkan dengan X equal to 0 plus 37.5 times 3. Dan kita pemudahkan, kita dapati bahawa X ni sebenarnya adalah 1.67 meter. Kalau kita ukur X ni mungkin kat sini kot. Okey, agak-agak lah Okey, kalau beam ni patutnya dia duduk kat sini. F3. Okay, F3 dia duduk kat sini. Lebih kurang lah. Sebab ni jarak ni adalah 3 meter. Okey, lebih 1.5. So dia akan lebih pada separuh lah. Kedudukan daya ni akan duduk. Okey, maka kita dapat 1.67. Okey, so kita akan tengok kepada option yang kedua.